Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. 30 Oktober, ingat itu. Nasib Najib akan ditentukan pada 30 Oktober ini, sama ada beliau dilepaskan atau beliau akan berhadapan untuk diarah membela diri. Persoalan besar hari ini ialah, adakah prima facie atau tidak dalam pengumuman tersebut? Dan apakah yang akan terjadi seterusnya sekiranya Najib didapati mempunyai prima facie atau beliau dilepaskan? Dengarkan ulasan ini, karena ulasan ini pasti akan membuka minda Anda semua. Jika kes prima facie berjaya dibuktikan, reputasi Safi Abdullah yang merupakan ketua pembela Najib, peguam bela Najib sebagai salah seorang peguam tersebut negara ini dipercayai akan tercemar. Sebaliknya, nama Safi Abdullah dipercayai menjulang tinggi jika Najib memenangi kes perbicaraan beliau pada 30 Oktober ini. Kita enggan mengomen atau mengeluarkan sebarang pandangan. Namun kita bersifat baik sangka dan beranggapan bahawa hakim yang mengadili perbicaraan Najib merupakan seorang tokoh yang berintegriti. Sebagai individu bukan dari golongan profesional yang relevan dengan sistem undang-undang negara, namun kita juga mampu membuat tafsiran bahawa Najib dijangka bebas tanpa diarah membela diri. Jika benar tafsiran di atas, nama Safi sudah tentu hebat dan dipandang tinggi di seluruh dunia kerana kes Najib melampau sempadan negara, sempadan global dan antarabangsa. Jika tarikh 30 Oktober mungkin menjadi titik, jadi tarikh 30 Oktober mungkin menjadi titik perubahan positif atau negatif terhadap Najib dalam sejarah 1MDB. Kes ini satu skandal yang telah mencetus satu isu kontroversial yang terbesar di Malaysia, rantau ASEAN dan internasional. Sebagai penyokong Najib, kita berdoa kata penulis ini bahawa kes prima facie tidak dapat dibuktikan terhadap Najib. Jika prima facie berjaya dibuktikan, kita sukar membuat spekulasi. Apakah langkah seterusnya yang bakal diambil oleh Najib? Dari segi politik, UMNO dijangka berada di lembah kehinaan. Seterusnya dipercayakan terus merosot tanpa mendapat sokongan moral daripada majoriti rakyat. Sampai bila Zahid hendak bergantung dengan DAP dan Pakatan Harapan apabila Najib sekali lagi tersungkur menerusi perbicaraan di mahkamah? Zahid tidak akan dipercaya lagi oleh majoriti orang Melayu, kata penulis ini, jika Najib tewas dan didapati bersalah sekali lagi dalam perbicaraan kali ini. Jika tewas, jelas Zahid dan UMNO dituduh sebagai tidak mampu untuk membela Najib. Malah Presiden parti itu mungkin didesak meletak jawatan oleh Zakaria Muhammad daripada mykmu.net. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Warkah terbuka buat Najib. Saya Amar Atan, seorang anak watan yang cintakan tanah air, ingin menyampaikan penghargaan yang ikhlas atas langkah Datuk Seri dalam memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Langkah ini bagi saya adalah seumpama sinar di balik awan mendung yang mengakui beban hutang yang ditanggung oleh negara akibat kecurangan dalam pentadbiran keuangan dana pelaburan 1MDB. Langkah ini adalah suatu keberanian yang terpuji dan mudah-mudahan ia menjadi teladan kepada semua. Namun,
Kata penulis ini, izinkan saya membawa suara rakyat yang menuntut agar keadilan terus ditegakkan. Kecurangan yang berlaku tidak sekadar mencalar maruah negara, tetapi telah membebani generasi hari ini dengan hutang yang menggunung, yang kesannya akan dirasai oleh anak cucu kita kelak. Maka, demi memastikan masa depan yang lebih cerah, kita harus menutup ruang agar sejarah yang pahit ini tidak diulang lagi. Penyelesaian yang jitu dan berkebertanggungjawaban yang utuh harus menjadi benteng terakhir untuk menghindari masa lalu yang kelam berulang. Kenyataan Datuk Seri ini secara tidak langsung juga menjelaskan bahawa tindakan undang-undang yang diambil terhadap Datuk Seri bukanlah sekadar soal peribadi, tetapi langkah yang perlu demi menjaga maruah dan kesejahteraan negara. Usaha ini adalah untuk memulihkan tata kelola kewangan negara yang mesti dipandu dengan integriti dan accountability. Di sini letaknya amanah, iaitu untuk memastikan pentadbiran yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat serta masa depan Malaysia yang lebih terjamin. Selain itu, biarlah peristiwa ini menjadi pengajaran buat semua pemimpin hari ini dan akan datang, agar tidak diperdayakan lagi oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Pengakuan Datuk Seri Najib ini mengingatkan kita bahawa amanah yang dipikul menuntut jiwa yang teguh dan bertanggungjawab yang luhur, bukan ruang untuk sebarang kepentingan peribadi atau pengaruh luar yang merosakkan. Akhir sekali, saya berharap tindakan Datuk Seri yang penuh kesedaran ini mampu menjadi penawar dalam memulihkan nama baik Malaysia di mata dunia, serta menyemai keyakinan di hati rakyat bahawa keadilan dan kebenaran akan sentiasa menjadi tonggak utama negara ini. Sekian, terima kasih. Ditulis oleh Muhammad Amar bin Atan, rakyat Malaysia yang setia, dipetik daripada Harapan Daily. Saudara, apa pula pendapat anda tentang surat terbuka, warkah terbuka yang dituliskan oleh seorang rakyat Malaysia yang setia ini kepada Datuk Seri Najib Razak? Sesungguhnya memang banyak perkara yang perlu dijadikan iktibar dalam insiden permohonan maaf Najib tersebut. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sakau Menyakau, Bukan Dia Seorang, oleh Liana Marzuki di Harapan Daily. One Malaysia Development Berhad, 1MDB, kes kleptokrat paling teruk dalam sejarah dunia, kata Peguam Negara Amerika Syarikat. Suatu ketika dulu akan diketahui keputusannya pada minggu depan, 30 Oktober. Semalam, si OKT, orang kena tuduh buat permohonan maaf kepada rakyat Malaysia. Katanya, dia kesal kes itu berlaku di bawah pentadbirannya. Dia tak salah apa. Hanya tersalah guna dana. Tok Arab beri katanya. Kita tahulah itu scene untuk media. Sebelum mahkamah buat keputusan, Court of Public Opinion perlu beliau address. Setiap kali kes pun begitu. Namun, dana berbilion telah dihabiskan. Ada bukti nyata dana ini pergi untuk buat kes Hollywood mengenai scam juga. Ironinya, ditanggung dengan scam duit rakyat Malaysia. Namun, yang dapat nama dan berfoya-foya anak tirinya.
Konfesi Oketi itu mengakui 1MDB memang terjadi. Yang salah Jolo dan Petro Saudi. Dia kena scam sahaja. Janganlah salahkan dia. Dia tak buat apa. Tapi duitnya, keluarganya dan partinya merasa takkanlah itu semua boleh minta maaf dan tutup mata. Masa 1MDB meletup, kenapa semuanya ditutup? Peguam negara ditukarkan, pegawai penyiasat dikacau dan ditangkap. Akhbar yang dedahkan dikatup dan penulis diburu. Pada saya, kalau tahu kena scam sudah, patut dia suruh polis cari Jolo ketika itu juga. Namun, apa yang nak buat? Apa nak buat? Nasi sudah menjadi bubur. Walau dia keluar nanti, kita kena beringat. Pemimpin ini tak boleh diangkat semula. Kena scam dengan skema muda sampai memalukan negara seluruh dunia. Ya, kita kesian. Kes 1MDB ini, dia seorang sahaja yang kena. Namun itulah dia. Risiko jadi pemimpin. You have to take the blame. Saya bertanya kawan-kawan yang marah kes 1MDB. Benci kepada Najib bukan macam dulu lagi. Bila dapat tahu ada pula kes Jana Wibawa, Parti Bersatu naik bukan dana negara macam harta makpak dia. Diseleweng duit projek ke dalam akaun parti. Pemimpin-pemimpin muda pun dapat sama. Bila bekas Menteri Kewangan juga ada kes sama. Harta berbilion enggan isytihar dari mana? Istrinya pula fight, tidak mahu bayar cukai, ratus juta. Terfikir, patutlah mereka kaya raya, 7 keturunan tak habis punya. Ada anak-anak bekas Perdana Menteri juga diminta perkara yang sama. Isytihar harta dan puncanya. 2 orang anak harta berbilion. Adakah kerana pandai berniaga? Sampai sekarang tak tahu cerita. Perkembangan ini buat kita nampaknya isu sakau menyakau bukan Najib seorang. Selepas ini, sekiranya kerajaan bertukar tangan, niscaya yang ada sekarang juga diburu, dicari kes salah laku. Makanya kita pun keliru. Antara kes belas dendam sesama mereka, adakah sebenarnya mereka lebih kurang sama? Reform sebenar adalah betulkan dunia politik negara kerana politikus arkitek sebenar hala tuju negara kita. Kita lihat sejauh mana kerajaan ini ikhlas dan berkata, 3 tahun bukannya lama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini ketika Anwar Ibrahim membentangkan bajet 2025, banyak ramai walaun yang menggelupur mendengar ucapan tersebut. Lebih-lebih lagi apabila Anwar Ibrahim menggunakan pelbagai laras bahasa yang hebat dengan perkataan-perkataan baharu yang kelihatan tidak pernah atau jarang didengar, terutamanya oleh para walaun. Mereka menganggap ucapan Anwar Ibrahim itu adalah ucapan yang lucu. Mereka menganggap dan mengejek ucapan Anwar Ibrahim itu adalah ucapan yang kehabisan perkataan atau kehabisan bahasa Melayu. Apabila Anwar Ibrahim menggunakan pelbagai perkataan yang mungkin di luar pengetahuan ramai orang, seperti perkataan ketimbang, perkataan pelbagailah perkataan yang lain.
Sehingga kan mereka kata Anwar Ibrahim dah kehabisan bahasa kan. Tapi rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku? Walaun pula yang kena balik. Dewan Bahasa dan Pustaka siar maksud ketimbang, pembangkang pula alahan menggelupur. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP hari ini berkongsikan perincian mengenai ketimbang yang sinonim dengan daripada, termasuk contoh penggunaan kata tersebut. Menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu. Menurut keterangan dikeluarkan badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan itu. Turut dimaklumkan bahawa kata yang digunakan Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober lepas itu akan dimasukkan dalam Kamus Dewan Perdana edisi kedua. Walau bagaimanapun, rata-rata penyokong parti pembangkang nampaknya seolah-olah mengalami alahan dan menggelupur dengan perkataan tersebut. Mereka dilihat mengitar semula ejekan ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid, dalam sidang Dewan Rakyat baru-baru ini, bahawa maksud ketimbang adalah kencing, tipu dan sembang. Dilihat sudah tiada modal lain untuk menyerang kerajaan Madani, pembangkang membanjiri ruang komentar bagi hantaran DBP, Dewan Bahasa Pustaka, berkenaan maksud ketimbang itu. Sebelum ini, Perdana Menteri pernah memberikan penjelasan di Parlimen mengenai maksud ketimbang. Ini kena belajar bahasa sedikit. Contohnya, maksud ketimbang. Saya tanya Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah ini dia ikut zaman. Apa yang dimaksudkan ketimbang adalah keperihalan keadaan. Ini teori bahasa, context of situation. Orang guna kemudian kita guna. Dulu tak ada Allah, tak ada ketelusan, tak ada mampan. Tapi sekarang ada, jelas Perdana Menteri lagi. Saudara-saudara sekalian, selepas apa yang diumumkan ini, selepas apa yang dinyatakan ini, para walaun, penyokong pembangkang, dinasihati supaya lebih belajar bahasa lagi. Jangan duduk di bawah tempurung kelapa lagi. Jangan jadi seperti katak yang duduk di bawah tempurung kelapa, sehingga tidak pernah mengetahui perubahan yang berlaku di sekitar Anda. Ketahuilah, seseorang yang tidak pernah belajar untuk mengetahui perubahan di sekitar, maupun tidak mahu langsung mengalami perubahan, itulah orang yang akan duluan mati dari segi kemajuan maupun pembangunan diri sendiri. Janganlah hanya duduk pada keselesaan sendiri. Jadi, apabila Dewan Bahasa dan Pustaka mengumumkan, menyiarkan maksud ketimbang, pembangkang pula alahan menggelupur. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Akmal Saleh tampil dengan penuh ketegasan. Kali ini Akmal Saleh sekali lagi tampil menemplak dan agak marah dan agak tegas apabila beliau mengulas dan mengkritik tentang insiden kibar bendera China. Kata Akmal Saleh, cukup-cukuplah minta maaf. Akmal kecam insiden kibar bendera China. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menggesa kerajaan mengambil tindakan keras terhadap penganjur sambutan Guangdong sedunia berikutan insiden mengibarkan bendera China pada malam perarakan di Teluk Intan semalam. Dalam satu rakaman video, Akmal berkata pihaknya menolak permohonan maaf daripada penganjur terbabit. Apakah jadahnya nak buat perarakan di tempat awam?
Dahlah tak ada permit, angkat lagi bendera China. Tak ada satu langsung pun bendera Malaysia di situ. Kata beliau, kata Akmal, cukup-cukuplah. Hari itu dah berlaku dalam sekolah. Hari ini nak bawa bendera China berarak di luar pula. Katanya merujuk insiden di sebuah sekolah di Pulau Pinang baru-baru ini. Cukup-cukuplah untuk minta maaf, kata Akmal Saleh. Justru menurut Akmal, dia telah mengarahkan pemuda UMNO Perak untuk membuat laporan polis berhubung insiden itu. Kata Akmal Saleh lagi, saya meminta juga pihak kerajaan untuk kenakan tindakan undang-undang yang keras terhadap mereka ini supaya boleh menjaga sensitiviti antara orang Malaysia. Tolonglah jangan dah buat nak minta maaf, dah muak, dah bosan, kata Akmal Saleh lagi. Kita kenakan tindakan, kita minta polis ambil siasatan dan kita kenakan tindakan yang seberat-beratnya kepada mereka, kata Akmal Saleh. Dahlah, cukuplah, asik kita je yang kena bersabar, katanya. Terdahulu Persatuan Kebudayaan Guangdong yang menganjurkan acara itu memohon maaf dan menjelaskan bahawa individu yang dirakam mengibarkan bendera terbabit adalah warga China dan bukan warga Malaysia. Presiden Persatuan itu, Sun Bun, berkata, tindakan mengibarkan bendera negara lain tidak dirancang dalam tentatif sedia ada oleh pihak pengelola. Sementara itu, polis mengesahkan perarakan itu melanggar syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Ketua Polis Perak, Azizi Mat Aris, berkata perarakan yang berunsurkan keagamaan dan melibatkan kereta berhias itu berlangsung dari pukul 8 malam hingga 11.30 malam semalam dan disertai kira-kira 400 penonton. Polis telah memanggil penganjur untuk rakaman keterangan dan mereka juga akan diminta untuk mengemukakan semua peserta warga asing yang dipercayai dari China untuk membantu siasatan, katanya, menerusi kenyataan hari ini. Azizi berkata, kes berkenan disiasat mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012 dan Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mempamerkan lambang kebangsaan negara asing di tempat awam. Sementara itu, pemuda MC menyifatkan insiden itu sebagai tindakan yang memalukan dan tidak patriotik terhadap Malaysia, kata Ketua Penerangan Sayap itu, Neo Chong Siong. Dia menggesa semua pihak, khususnya NGO, supaya mendahulukan semangat cintakan negara dan patriotisme dalam setiap penganjuran acara atau apa jua majlis yang hendak diadakan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wajar dijadikan pegangan kepada kita semua bahawa semangat patriotik dan cintakan kepada Malaysia perlu sentiasa diutamakan, katanya. Insiden di Menara Condong di Perak dan sebelum itu di sebuah sekolah di Pulau Pinang tidak sepatutnya berlaku dan berulang lagi, katanya. Dia berkata agensi kerajaan perlu lebih peka dan sensitif dalam memberikan kebenaran kepada mana-mana pihak untuk menganjurkan apa jua acara. Seharusnya setiap pengisian program diselit dengan elemen-elemen cintakan Malaysia. Dalam masa sama, pihak berkuasa juga perlu memberikan pemantauan yang lebih terhadap penganjuran acara-acara sedemikian. Lebih-lebih lagi, acara yang diadakan di tempat awam, sekolah dan destinasi pelancongan Malaysia, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini adalah mereka mahukan supaya siasatan lebih mendalam dibuat dan kalau terbukti bersalah perlu dihukum. Greg Kancil kata mereka juga menunggu komen daripada pihak pembangkang. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.